Okay, maaf kita ke bahagian kedua tentang ni kerana ada ada telefon call tadi, so kita terpaksa tutup sebentar lecture kita pada kuliah kita. So kita membicarakan tentang laut Cina Selatan. Bagaimana masalah hukum itu clash dengan masalah hukum international, clash dengan masalah politik internasional, ya. So ini masalah yang sering timbul di mana-mana di dunia ini. Kerana China apabila ICJ adalah is not an enforcement, ya. ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Internasional hanya memberi pendapat, tapi dari segi enforcement tidak ada. Ini berbeza dengan hukum domestik, hukum nasional, di mana kita ada aparat dan mahkamah itu mempunyai kuasa menghukum, ya. Tetapi dalam mahkamah internasional dia tidak mempunyai kuasa menghukum. Dia mempunyai hanya kuasa untuk memberi pendapat, dan bagaimana enforcement itu dilakukan adalah terpulang kepada negara itu sendiri, di antara kedua negara yang mempunyai konflik itu untuk menyelesaikannya. Tapi dia akan memberi satu opinion, ya, opinion tentang apabila konflik itu berlaku, opinionnya kita menyatakan bahawa hak ini adalah kepada sesebuah negara, ya. Itu opinion dia. So oleh kerana sebuah negara itu punya hak berdasarkan kepada isu-isu, kepada argument-argument ini. Tetapi apabila untuk diimplementasikan, maka terpulang kepada kedua-dua belah pihak untuk mengimplementasikan. Kebanyakan daripada negara yang kebanyakan daripada negara ini mereka akan hormat kepada keputusan negeri. Tetapi apabila dia melibatkan kuasa besar, major powers, ini yang bermasalah, ya. Kerana dalam kasus di antara Filipina dan Thailand ini, Filipina dengan China ni, dia melibatkan di antara satu negara yang kecil, sebuah rantau, dan dengan satu negara kuasa besar. So apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku adalah China kata mereka tidak mengiktiraf. We don't respect that. This is our territory and we are going to have this territory. So apakah yang boleh dilakukan oleh Filipina? Dia tidak boleh melakukan apa-apa. So the status quo remain kerana ada politik internasional di situ. So dalam kasus yang melibatkan, terutama dalam kasus yang melibatkan Indonesia dengan Malaysia, contohnya, ya, di antara Sipadan dan Ligitan, dan apabila Mahkamah Keadilan Internasional mengatakan bahawa Sipadan dan Ligitan adalah hak kedaulatan itu adalah kepada Malaysia. Tapi kedua-dua negara ini ada satu jiran yang baik, ya, dan mereka ni adalah satu a good international citizen. So kedua-duanya bukan kuasa besar. Mereka adalah dari segi bahawa mereka mempunyai negara yang mempunyai kekuatan yang hampir sama, dan yang mana mereka percaya kepada keputusan yang diambil ICJ. Kerana apabila kedua-dua belah pihak ingin membawa sesuatu isu kasus kepada ICJ, itu mereka harus bersetuju dan mereka harus respect perkara ini, ya. Itu sebabnya Indonesia menghormati keputusan tersebut. Tetapi dalam kasus Filipina, selain daripada China adalah satu kuasa besar, kasus ini dibawa ke ICJ secara unilateral. Unilateral bermaksud dia tidak mendapat persetujuan sepenuhnya daripada China, dan China mengatakan bahawa apa-apa keputusan yang ambil kita tidak akan menghormati keputusan tersebut. So ini masalah yang timbul. So banyak dari segi dalam slide saya, dan juga saya kata slide ini pun telah keluar di dalam kuliah umum saya sebelum ini, tentang apakah justifikasi yang dibawa oleh China, justifikasi yang dibawa oleh Filipina, justifikasi dibawa oleh Brunei dan beberapa negara, dan negara yang terakhir yang termasuk di dalam
konflik ini adalah Indonesia, terutamanya di perairan Natuna, kerana telah banyak ya nelayan-nelayan daripada China dah cuba encroach memasuki perairan zona ekonomi eksklusif di antara Malaysia, di antara Laut Cina Selatan dan juga Indonesia, dan ini menyebabkan satu konflik di mana Indonesia terpaksa mengambil satu pendirian yang tegas terhadap mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya. Yang kedua, yang juga melibatkan tentang saya rasa implikasi di antara hukum internasional dan juga isu politik internasional di antara ini adalah Malaysia dan Indonesia dalam isu di Selat Melaka. Ini dalam slide itu baru saya teringat ya. Dalam slide itu bukan 50 nautical mile, tetapi di kawasan di daerah yang paling panjang yang memisahkan di antara semenanjung Malaysia dan juga Sumatera, Pulau Sumatera, itulah 500 nautical mile ya. Maaf ya, dia 500 nautical mile yang berada di paling utara daripada Laut Andaman itu, yang memisahkan di antara Malaysia dan Sumatera. Di hujung sekali itu adalah 500 nautical mile. Dan yang paling sempit ya, selat yang paling sempit di antara Malaysia dan juga Sumatera itu sebenarnya Malaysia ada 1.7 nautical mile. Bayangkan bagaimana kedua-dua negara ini harus bernegosiasi untuk melihat di manakah untuk membahagikan border maritime di antara kedua-duanya. Oh silap, satu lagi, satu kesilapan lagi, bukan 500 nautical mile itu daripada northern part ya, tetapi yang memisahkan di antara Malaysia dan Indonesia itu 400 nautical mile. So kalau betul tu di atas kali tu agak senang ya, 200 nautical mile sudah selesai. Tetapi makin dia ke selatan dia makin menguncup sehingga menjadi 1.7 nautical mile di daerah paling selatan di semenanjung Malaysia dan juga di antara dengan Sumatera. So ini definisi tentang zona ekonomi eksklusif. Kerana kedua-dua negara juga telah meratifikasi UNCLOS ini. Malaysia mempunyai dia punya map yang dia terbitkan pada 1979 dari segi daerah di manakah kawasan daerah border ataupun perbatasan maritime, walaupun itu sebenarnya telah dibantah oleh Indonesia, manakala Indonesia telah bersandarkan kepada beberapa akta-akta pada 1960 tentang Indonesian Waters, 1983 tentang Indonesian Economic Exclusive Zone. So mereka masing-masing ada dia punya hukum nasional dia mereka untuk menguatkan tuntutan mereka terhadap border maritime tersebut. Tetapi apabila ia melibatkan tentang bagaimana untuk menentukan the final border tu, maritime border itu harus melalui negotiation. So ada satu jawatankuasa sebenarnya yang di bawah jawatankuasa bersama, komiti bersama ya. Satu komiti bersama di antara Malaysia Indonesia dalam membicarakan tentang maritime borders di antara kedua-dua belah pihak. Kalau kita lihat yang saya berikan di dalam slide tersebut, kawasan yang paling banyak dipertikaikan ialah di antara Pulau Jarak dengan yang dipunyai oleh Malaysia, yang Pulau Berhala yang dipunyai oleh Indonesia, di mana di sini dari situ hingga ke atas itu mempunyai permasalahan dari segi implementation. Dan di sini sebenarnya banyak kasus-kasus di mana nelayan di kedua-dua belah negara ini sering ditangkap oleh aparat Malaysia, sama ada aparat Malaysia ataupun daripada aparat daripada Indonesia. So di sini proses negosiasi masih berlaku kerana masing-masing harus meletakkan satu fakta dari segi baseline dan sebagainya, bagaimana mereka mengukur baseline ya, pasang air pasang surutnya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah satu komiti teknikal yang harus memberi satu bukti yang kukuh di antara kedua-dua belah untuk
bernegosiasi. So that's why dia agak mengambil masa yang agak panjang, kerana bukan sahaja kerana kita harus mengukur dengan tepat, tetapi juga global warming itu menyebabkan terdapatnya perubahan-perubahan, ya, di dalam pengukuran tersebut. So ini yang menjadi masalah kedua belah pihak. Yang ketiga, apabila kita berbicarakan tentang border ni, is kepentingan nasional, ya, national interest itu adalah penting, kerana setiap inci daripada wilayah yang kita punyai, kalau kita terlepas kepada wilayah lain, itu akan menyebabkan kehilangan sumber. Ini yang Indonesia dulu agak marah apabila Sipadan dan Legitan itu ICJ mengatakan diserahkan kepada Malaysia, kerana apabila Sipadan dan Legitan itu diserahkan Malaysia, perbatasan itu pun berubah. Delimitation, maritime delimitation itu pun juga berubah, di mana Malaysia mempunyai hak lagi panjang dari segi EEZ dan sebagainya. So ini yang apabila kehilangan EEZ itu bermaksud di Indonesia juga akan kehilangan natural resources, mungkin sumber alam seperti petroleum, sumber perikanan dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber yang begitu penting untuk sebuah negara itu. So ini adalah implikasi kepadanya. Kasus studi yang terakhir yang saya ada bincangkan adalah tentang yang berlaku di antara Turki dengan Greece. Ini masih lagi berlaku di antara kedua, di Aegean Sea, di lautan Aegean, ya. Secara umumnya, secara latar belakangnya, ya, Treaty of Lausanne dan Treaty of Paris 1947 telah memberikan actually 85% daripada lautan Aegean itu sebenarnya milik Greece, ya, dan kebanyakan daripada pulau-pulau itu adalah kepunyaan Greece. Tetapi perlu diingat juga bahawa apabila UNCLOS itu diperkenalkan, ini menyebabkan dari segi perdebatan tentang baseline, ya, satu. Yang kedua adalah dari segi territorial water itu sendiri, kerana apabila kita menggunakan UNCLOS itu, UNCLOS mengatakan bahawa semua negara mempunyai hak, untuk lewat pada, walaupun dalam territorial water sesebuah negara tersebut, untuk tujuan keamanan. Tapi apa yang berlaku ialah di dalam Aegean Sea ni, the right involve restriction for military vessels submarine vessels to navigate and could be regulated by coastal state. Bermaksud di sini, apabila ini dia berlaku, apabila UNCLOS itu diterbitkan, maka Turki mempunyai masalah kerana mereka ini mempunyai marine navy, ya, mempunyai submarine dan sebagainya. So pergerakan mereka itu akan diregulasi oleh pihak keamanan Greece. So ini sebab untuk laut yang lebih dalam, dia dah masuk ke kawasan Greece. Ya, kalau kita lihat kepada peta yang saya beri, ada Greece dan Turki itu, kalau kita lihat sebahagian besar daripada Aegean itu memihak kepada Greece. Tetapi Turki juga ingin menggunakan perairan-perairan tersebut untuk tujuan pertahanan dan sebagainya. So yang warna hijau tu dilihat sebagai yang sebenarnya kepunyaan Greece waktu perjanjian Lausanne dan sebagainya, tetapi Turki di bawah UNCLOS ia telah diambil oleh Turki, tetapi menjadi satu pertikaian di antara Turki dengan Greece daripada haknya. Kalau dia semakin hampir dengan territorial water, sebab ini sudah sukar kita untuk melihat kepada territorial water itu sendiri. So bagaimana kapal-kapal perang, kapal-kapal submarine, ya, kapal-kapal selam itu harus bergerak
Kerana ini adalah isu yang sensitif, ya, satu politik yang sensitif bagi Turki, kerana apabila mereka tidak dibenarkan, kerana apabila pergerakan kapal selam mereka dan juga kapal-kapal tentera mereka itu diregulasi oleh Greek, maka Greek akan tahu tentang pergerakan tersebut. So for Turkey that kalau untuk, walaupun di satu kapal perang, untuk passage untuk keamanan, dia tidak harusnya diregulasi oleh Greece itu. Tapi Greece mau menekankan kepada mereka has to regulate kapal mana yang patut masuk dan sebagainya. So kind of monitoring dan ini adalah perkara yang agak sensitif kepada Turki. So apabila bahagian terakhir, apabila kita melihat perkara ini, kita lihat the politics of international law, politik hukum nasional itu sendiri. Kerana hukum nasional itu maaf, sudah ada yang di dalam AUKUS, terutama yang berkaitan dengan maritime law. Tetapi bagaimana untuk menyelesaikan hukum itu adalah sesuatu yang melalui negotiation pertama. Kerana hukum internasional itu tidak mempunyai binding. The politik and diplomasi itu yang memperjelaskan, yang menguruskan, yang menyelesaikan sesuatu overlapping claim itu. Itu sebabnya masalahnya ya adalah sehingga sekarang banyak overlapping maritime borders itu sukar untuk diselesaikan. Kerana dari segi yang saya katakan tadi, dari segi technical aspeknya itu adalah perlu tepat, ya, menggunakan ukuran solar, menggunakan satellite dan sebagainya. Tetapi at the same time, masalah tentang global warming telah menyebabkan pasang surut sesebuah pantai itu sentiasa berubah-ubah. So bagaimana kita nak mengukur apabila surut atau sama ada dia surut atau tidaknya air di pantai itu? Mungkin hari ini sampai ke jauh ke laut, tapi besok ini tidak. Kebiasaan kita nak mengukur. So yang kedua adalah dari segi politiknya, adalah di prerogative of individual country, kedua negara, kerana masing-masing mempunyai hukum nasional sendiri yang telah diluluskan oleh parlimen masing-masing dari segi bagaimana mereka mendefinisikan territorial water mereka dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus melihat tentang interest, national interest, ya, kepentingan nasional sesebuah negara itu. Mereka tidak mahu hilang dari segi apa yang mereka hendaki. So apabila kita membicarakan international law, ya, perlu kita faham bahawa international law is a rule of governance. Satu rules of governance on kedaulatan, ya, dia membentuk satu undang-undang hukum, norms dan standard, ya. So dia memberi satu guideline yang normatif bagaimana sesebuah negara untuk berhubung dengan sesebuah negara lain dari segi war, diplomasi dan sebagainya. Bagaimana kita melihat kepada hukum internasional itu adalah through consent, ya, through consent. Apa dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun saya tak ingat apa daripada consent, ya. Mungkin boleh buka dalam di sini ada. Masing-masing harus through consent. It's not binding, it's through consent. Okay. So we have to respect and mutual recognition of each other. Kalau kita mengiktiraf kedaulatan sebuah negara, dan negara itu harus mengiktiraf kedaulatan kita juga. Tetapi ada satu segi dalam maritime border ini di mana kita mempunyai permasalahan. Itu bukan konflik, masalah. Dia menjadi konflik apabila masing-masing tidak mahu bernegosiasi. Ini menjadi satu konflik yang banyak berlaku di negara-negara yang so, alhamdulillah kalau kita lihat di Asia Tenggara ini, kecuali apa yang berlaku di antara beberapa negara Asia Tenggara dengan China, tetapi di antara negara-negara di Asia Tenggara ini kita melakukan perkara ini dengan penuh aman, ya, dengan penuh negosiasi, penuh diplomatik. So apa jadi kalau jika sekiranya dalam international law, ya, sesebuah negara itu tidak mahu menghormati, ya, seperti yang saya katakan tadi, apabila tidak mahu menghormati, kalau dia kuasa-kuasa besar, sukar untuk kita enforce. Ini realiti politik internasional. Tetapi kalau sesebuah negara itu hanya negara-negara biasa yang sebahagian daripada hukum internasional dan sebagainya, tidak ada enforcement body. Ini adalah daripada consent, bahawa kita menghormati
keputusan pihak yang ketiga, seperti contoh sifatan dan ligitan, di mana Indonesia menghormati keputusan ICJ kerana masing-masing bersetuju apa-apa keputusan yang dibawa oleh ICJ akan dihormati. Seperti juga Malaysia dengan Singapura, ya, dalam kasus Pulau Batu Putih, bahawa dari segi hukumnya kita akan membawa kepada ICJ, dan apabila ICJ mengatakan bahawa Pulau Batu Putih itu adalah hak kepada Singapura, maka Malaysia harus menghormati. Tapi ini tidak berlaku apabila dia melibatkan kuasa-kuasa yang besar. Ini realiti politik. So bagaimana nak merubahnya? Saya tidak ada jawapan dalam itu. Kerana dalam sistem antarabangsa, ya, yang menentukan order sistem antarabangsa sama ada hukum itu dapat diimplementasi atau tidak adalah segi siapa yang mengimplementasinya. Selalunya kuasa-kuasa besar. Siapalah kuasa-kuasa besar kita yang ada sekarang ni? China, ya, Amerika Syarikat, Rusia dan beberapa negara lain. Jika mereka tidak menghormati, kita tidak boleh buat apa. Ya, takkan kita nak berperang dengan mereka, takkan kita nak mukul mereka, kerana kita sebuah negara yang kecil. Ya, tapi kalau mereka menekan kita, mereka boleh menekan dengan beberapa cara. Kalau kita tidak menghormati hukum internasional seperti mana Iran, ya, tidak menghormati, Korea Utara tidak menghormati, apa yang mereka lakukan? Kuasa-kuasa besar so memberi sekatan ekonomi kepada negara-negara ini. Malah mereka threaten, ya, mengancam untuk melancarkan perang terhadap negara-negara ini. So ini realiti politik yang kita harus lihat. Kita ada satu hukum internasional, tetapi at the same time bagaimana hukum internasional ini mesh dengan international politik. Ya, so itu saya rasa itu saja untuk kita pada hari ini, dan semoga kita dapat manfaat daripada kuliah yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.